Tapi saya ingat besok ke atau petang ini MAB melalui tele MAB dengan WhatsApp akan umumkan dekat Brickfield yang siapa-siapa nak swab test, kita akan MAB akan keluarkan surat untuk buat swab test dekat klinik Cahaya. Koyak Podcast. Assalamualaikum, selamat kembali dalam Pantry Gelap Bukan Kongsi Gelap. Jadi hari ni kita ada Koyak Podcast Special Edition. Sebab apa ada Special Edition? Sebab kita ada guest pada hari ni. Tapi kita nak perkenalkan dulu geng kita. Yang pertama, kita ada Amir Loba. Assalamualaikum. Hai guys. Salam hormat. Yes, salam. Alright. Dan terusnya kita ada guest kita yang pertama guest kita kan. Kita ada Fatin Amani. Assalamualaikum, selamat petang. Hai, boleh panggil saya Fatin? Thank you. Alright. Dan terusnya guest kita yang kedua. Ada dua guest. Dah lah kali pertama bawa guest, bawa dua pula tu. Memang muka tak malu kita orang ni. Jadi kita ada kita ada Mr. Josh. Ya, selamat petang dan terima kasih untuk panggil saya, undang saya. Okay, alright. Okay, thank you Josh, Mr. Josh. Boleh panggil Mr. Josh Ke nak panggil macam mana? Ya, boleh Alright. So, sebenarnya kita orang ada dua guest ni bukan apalah sebenarnya. Sebab Amir ajak Fatin Amani lah. Sebab tak tahulah Amir punya niat macam mana kan. Bukan, sebenarnya Fatin Amani tu dia nak bantu kita daripada segi nak construct soalan dan juga tanyakan soalan lah. Nak kenal dulu lah dengan Fatin Amani ni kan. Siapa sebenarnya Fatin Amani ni? Alright, okay. Hai, nama saya kalau full name Nur Fatin Amani binti Nurizain. Umur tu kira biarlah rahsia lah. Saya dekat Pantai Dalam. Untuk sekarang ni saya buat business online. Saya memang menggunakan online platform. Tak adalah secara sepenuhnya tapi mostly online platform lah. I see, alright. Okay, you pelihatan B1 kan? Yeah, B1. Yes, so sekiranya Fatin Amani ni pun akan tolong lah kita tanya soalan kan. Alright Fatin, aku nervous lain macam lah sekarang ni. Aku tak tahu kenapa. Okay, Amir, kau ada benda ke nak cakap kat Fatin Amani? Engkau kan yang invite. Macam mana? Terima kasih Fatin Amani. Kerana sudi jangan kita orang. Yeah. So mesti korang tertanya lah kan sekarang ni, siapa sebenarnya Mr. Josh ni kan. Korang tahu dah Fatin Amani ni kiranya okay pelihatan kan. Mesti geng-geng kita juga. Tapi sebenarnya siapa Mr. Josh ni? Cuba Fatin Amani, kau sebut nama penuh ni pelik pula. Fatin, boleh tak kau? Betul lah. Fatin, cuba kau tolong tanyakan. Aku segan sikit ni. Hai Mr. Josh. Ya, good evening. Selamat petang. Mr. Josh dah makan ke untuk petang ni? Dah, apa? Tak dengar? Mr. Josh dah minum petang ke? Dah. Sudah Alright, pukul 4 sekarang. Sorry? Sudah pukul 4, sudah minum lah. Baru tadi pukul 3. Okay. Alright, okay. So sekarang ni boleh tak kita nak tahu serba sedikit background mengenai MAB? Boleh Mr. Josh ceritakan dekat kita semua dan juga orang-orang lain yang mungkin tak tahu pasal MAB ni? Sekejap, awal sangat tu sebenarnya pasal ni. Tak apa, nervous, faham. Tanya soalan kita orang kita nak tanya sebenarnya Mr. Josh ni siapa sebenarnya, asal mana, cerita sikit Mr. Josh, boleh? Tak apa, it's alright. No, cool. Tak ada hal. Okay, sebenarnya nama penuh saya George Thomas. Okay. Nama ayah saya Thomas lah. Dan ayah saya pun ada berkhidmat di bahagian prevention of blindness dalam maybe tahun 70-an. Wow. So saya dilahir di Seremban dan sekolah saya di Keluang, Johor.
Dan okey, saya ambil ijazah saya dekat India 4 tahun dalam pertanian, dan balik sini saya masuk dalam peladangan, atau saya kerja peladangan untuk dalam 3-4 bulan. Lepas tu saya terus bekerja dengan MAB di Taman Harapan. Oh, Taman Pahang Taman Harapan Temerloh Pahang. Oh. Ya. Yang itu waktu bila tu? Daripada tahun bila? Itu saya masuk Taman Harapan 86, tahun 1986. Oh, dah lama. Sebelum iyalah, dah lama dah. Berapa lama dekat situ? Saya dekat 15 tahun dekat Taman Harapan masa tu. Oh, I see. Sampai 2000 lah. Dan 2001 saya berkhidmat di MAB sebagai Executive Director. Sampai 2011. Dan dari 2011 saya berkhidmat dengan satu organisasi World Vision International. Dan kembali ke MAB 2019 dan 2020 saya sebagai ketua eksekutif lah. Wow. So Luas. itulah sebab saya pun macam baru tahu juga sebenarnya ayah Mr. Josh pun merupakan salah seorang yang kaitan dengan MAB kan. So nak tahu jugalah kan. Ayah saya lepas dia pension lah, dia bukan lepas, sebelum dia pension dia saya ingat dia dari masa tu dia MA atau Medical Assistant dekat HKL. Lepas tu dia masuk Prevention Blindness dengan Tone lah. Tone Senon, dia sebagai MA HA, Hospital Assistant. So Mr. Josh masuk MAB and then ada maaf saya tadi World Vision. Saya berkhidmat dengan World Vision International untuk dekat 6 tahun lebih. World Vision International kiranya ada kaitan dengan mata lah kan? Ada kaitan dengan OKU penglihatan lah kan? Bukan berkaitan dengan mata. Itu World Vision dengan seperti macam UNICEF. Oh, I see. So vision tu bukannya masuknya penglihatan lah? Bukan penglihatan. Tapi saya masa dekat situ saya pun berkhidmat untuk OKU lah. OKU semua bahagian OKU. Maksudnya pelbagai jenis kategori OKU lah. Ya. Tapi itu di luar negara lah. Dekat India, dekat Cambodia, dekat Vietnam sebagainya. Fatin, mesti kau tanya dengan Fatin kan, kenapa Mr. Josh nak masuk MAB kan? Betul tak Fatin? Betul. Kenapa Mr. Josh pilih MAB, ataupun lebih spesifik lagi mereka yang ada masalah penglihatan ni sendiri? Okey, masa macam seperti saya bagi tahu tadi, saya mula-mula berkhidmat di Taman Harapan atau pusat latihan pertanian bagi orang buta. Saya ijazah dalam pertanian dan saya ditawarkan satu untuk kerja di Taman Harapan sebagai penolong pegawai penjaga situ masa tu, untuk buat kurikulum dengan untuk mengajar OKU penglihatan dalam bidang pertanian. So itu yang saya masuk. Masa tu dia orang tanam kelapa sawit dan sebagainya, so saya jaga itu pun lah sekali. So dia lebih kepada macam develop skill lah. Develop. Tapi selepas itu saya juga dapat latihan dalam CBR atau PDK, pemulihan dalam komuniti, dan saya juga ada ikut kursus dekat Indonesia, dekat Jogja dengan sebagainya dalam bahagian pendidikan cacat ganda atau blind with additional disabilities. So saya ada ikut kursus itu semua yang ditawarkan oleh Perkins Blind School International. So masa tu saya pun berminat untuk bangunkan develop human development lah, untuk
utamakan untuk OKU penglihatan. Tapi saya pun tak rasa saya berkhidmat lama sebab macam inilah. Sudah 30 tahun dengan OKU penglihatan. Tapi masa tu saya ingat okey lah. Saya dapat mungkin lain bidang ke tu. Tapi tak tahulah, sudah terus. Dan saya pun kenal ramai orang. Saya pun masa saya dekat Temerloh, saya ingat, saya rasa saya dari Kelantan sampai Johor, saya sudah pergi tempat orang OKU penglihatan, rumah mereka pun, tempat semua saya dah pergi lah. So saya kenal ramai. Saya ingat dari timur, saya ingat semua orang saya kenal lah. Banyak orang saya kenal OKU penglihatan. Okay, minta maaf. Okay, minta maaf Mr. George. Mr. George. Ya. Mr. George orang normal, bukan orang buta Ya, saya orang normal. Oh, bukan senang sebab dalam masa 30 tahun tu masa jangka yang lama kan untuk dalam untuk OKU penglihatan kan. Ya. Mungkin orang macam saya dengan Allah tak tahu Mr. George ni ada buta ataupun normal kan. So, tu nak tahu. Tapi nak tanya jugalah ni daripada peribadi. Mr. George dah kahwin ke? Peribadi sangat. Dah kahwin, ada 3 anak. Oh, I see. Mr. Dua lelaki dan seorang perempuan. Lelaki dua-dua pun belajar ijazah dalam engineering, dan perempuan saya yang kecil dekat Form 5 dekat Bukit Nanas lah. Form 5 ni. Macam ni? Tak boleh try Form 5 tak apa. Jangan cakap depannya. Okay, Mr. George, okay. Mr. George sebenarnya umur berapa kan? Saya tengok Mr. George itulah macam penuh muda tapi penuh pengalaman. Saya sudah dekat 60 lah. Wow. Umur juga tu. Sebenarnya itulah aku sebenarnya nak tanya banyak pasal Mr. George ni kan. Tapi yalah, kita pun dah masa pun kekurangan juga. Kita nak tanya terus lah kan. Fatin, boleh ikut tanya apa benda MAB tu? Alright, okay Mr. George. Sebelum tu kita ramai juga dalam kalangan kita ni yang expect yang MAB tu Malaysia Airline Berhad. Tapi sebenarnya bukan. So boleh Mr. George bagi full name MAB tu apa tak? MAB, Malaysian Association for the Blind. Sekarang saya rasa MAB, Malaysian Airport Berhad, sudah Malaysian Airport Berhad Holdings, MABH. So tapi ramai juga yang saya jumpa bila tanya nak pergi mana, nak pergi MAB. Oh, you staff Malaysia Airlines ke? Saya macam saya sejak bila terlibat dengan aktiviti penerbangan ni saya pun tak tahu. So okay. So secara jelasnya mungkin semua dapat tahu sekarang, Malaysian Association for the Blind, stand dia punya short form adalah MAB lah. So boleh kita tahu tak macam MAB ni apa? Apa peranan MAB ni dalam membantu golongan cacat penglihatan ni sendiri? Okey, macam utamakan MAB sudah diwujud atau establish dalam tahun 1951. 1951. Ya. So tahun ini telah 70 tahun MAB dah establish ya. Sebelum merdeka, bulan ni bulan merdeka. Sebelum merdeka MAB dah wujud lah. Dan kalau kira tahun 1951 yang masa tu Jabatan Kebajikan Masyarakat yang tubuhkan MAB. Kerajaan yang tubuhkan MAB masa tu 51. Dan dia wujudkan satu NGO. Ini MAB adalah satu NGO, badan bukan kerajaan, dan bergantung pada perkhidmatan atau sokongan oleh orang ramai lah. Dan aspirasi MAB atau visi MAB adalah untuk bagi peluang untuk semua OKU penglihatan untuk berdikari atau menjalankan hidup
seperti orang normal. Kalau ini in English, aspirasi MAB adalah to enable so that every blind or visually impaired can enjoy the same quality of life as the sighted. Itu yang visi MAB. Dan mission atau misi adalah untuk bagi peluang untuk semua OKU penglihatan untuk rehabilitasi dalam perkhidmatan vocational atau training dan juga sebagai peluang pekerjaan atau integrasi dengan masyarakat lah, berumum lah. Itu yang tujuan wujudkan MAB masa tu. Tapi masa tu semua perkhidmatan atau yang MAB jalan adalah banyakkan welfare base. But kita dah wujud dalam UN dan kita pun utamakan atau core activity MAB adalah untuk rehabilitasi, training dan penempatan untuk pekerjaan. So utamakan kita nak develop setiap OKU penglihatan yang kita mampu, kita boleh untuk dapat mereka hidup seperti orang normal atau orang biasa. So dia pun tak ada diskriminasi dan sebagainya. So itu kita buat itu jalan. Dan dengan itu kita dah buat perkhidmatan atau kita ada pelbagai aktiviti-aktiviti untuk menaik taraf atau untuk dia OKU penglihatan boleh hidup lah. Okay. Tadi ada Mr. Josh ada speaking English tadi. Amin, kau faham ke meh? So far setakat ni alhamdulillah faham. Weh. Sekarang dia dah jadi jurubahasa, so dia boleh translate lah satu-satu apa yang Mr. Josh cakap. Alright. Okay. So macam kita tahu lah, macam ada MAB ada tawarkan, jadi MAB ni macam enabler lah kan. Kita bercakap kan enabler untuk penglihatan ni enabler, ya yes, betul. Untuk berdikari ataupun menjalankan hidup seperti biasa kan. So sebenarnya enabler kan, sebab tu apa program-program lah yang macam ditawarkan lah kat MAB antaranya lah, kalau boleh Mr. Josh bagi tahu juga sebenarnya. Dari segi rehabilitasi kita tawarkan macam di baik pulih atau untuk adult blind dah. Kita ada pusat latihan dekat Kinta Valley atau Ipoh. Yang banyakkan kita utamakan untuk yang baru jadi tak nampak atau baru hilang penglihatan, untuk adjust dia punya hidup sebagai dia boleh buat orientasi dengan mobility dan daily living skills yang boleh hidup berdikari. So kita ada jalankan kursus antara 3 ke 5 bulan itu. Tetapi dalam Kuala Lumpur kita juga untuk adult blind yang mereka yang tak dapat pergi ke Ipoh, kita juga jalan orientasi dengan mobility secara weekend atau secara one to one dekat sini. Dan selain pada itu kita utamakan atau kita punya main core business atau main core activity adalah latihan. Kita ada 3 pusat latihan, satu dekat Kuala Lumpur dan seperti saya bagi tahu dekat Temulo dan dekat Kinta Valley Ipoh. So di Kuala Lumpur kita ada tawarkan kursus untuk persijilan seperti massage, reflexology, computer assembly dan office management, dan kita juga sekarang jalankan satu kursus lagi audio production dan sebagainya. So itu semua sijil atau kursus persijilan lah, SKM. So kita ada SKM tahap 3 dengan tahap 4. Dan
di Temulo kita jalankan sekarang, baru kita jalan latihan pertanian dengan kraftangan sahaja. Tapi itu pun sebab kita tengah bangunkan atau fasiliti dekat Temulo sekarang, dan kita akan tawarkan berbanyak kursus lagi di situ. Dan kita pun akan tawarkan kursus persijilan dekat Temulo tak lama lagi lah. Sama juga dekat Ipoh, kita akan tahun depan kita ada cadangan untuk mulakan vocational training juga di situ. So kita akan tawarkan kursus sijilan di situ juga. Ini sebab kita nak cari pelbagai, sebab kadang-kadang banyakkan yang lepas kursus, sebab kita tengok kalau kursus itu tak berapa faedah. So, kalau lepas kursus tak boleh dapat cari kerja, tak guna jalan kursus itu. So, kita pun sekarang tengah kaji dan nak cari kursus yang boleh dapat pendapatan atau boleh dapat pekerjaan secepat mungkin. So itu kita tengok tu. So itu kita pun kaji balik. So kita akan tawarkan kursus dekat 3 pusat pun. So itu yang kita punya core activity atau untuk pusat latihan. Selain pada itu, kita pun ambil berat untuk penempatan untuk pekerjaan. So itu yang saya rasa challenge banyak di MAB, sebab kita pun tengok tawaran pekerjaan untuk penglihatan makin kurang. So kita pun ada juga tawarkan untuk penglihatan dalam perbidangan entrepreneurship untuk pekerjaan sendiri atau mula bisnes sendiri. Tapi itu pun kena ada modal. Tapi kita pun tengok cuba kerjaan banyakkan dalam IT, dalam melalui MDEC dan sebagainya. Itu semua kita punya kajian sekarang untuk perkhidmatan atau selain pada itu kita pun ada latihan perkhidmatan macam kebajikan, untuk ABC Assistance for Blind Children, dan untuk aktiviti-aktiviti remaja, aktiviti-aktiviti orang tua, semua adalah. Tapi sebab pandemik ini, banyak aktiviti ini tak jalan. Sekarang kita punya aktiviti yang besar sekarang relief work lah actually. Sebenarnya kan Mr. Josh kan, saya sendiri kan, saya sebenarnya untuk kata Mr. Josh, saya dah tak nampak tu lama, saya rasa dalam darjah 6, tapi lambat tau, awareness tu tak sampai kat saya. Okay, so memang zaman dulu internet pun macam tak ada kan, ada tak ada je. So sebenarnya saya lepas SPM tu baru saya tahu ada wujudnya MAB kat Kita Valley. So kat situ lah baru saya tahulah ada community OKU Penglihatan sebenarnya. Macam yang kita tahu sekarang ni kita tengah melalui saat-saat genting, pandemik semua ni. Boleh tak Mr. Josh share dengan kita apa peranan MAB buat masa pandemik ni? Maksudnya dari sudut PPV Center, swab test ke macam mana ke? Kau ada bantuan kewangan juga ke? Ya, boleh. Alright. Okay, pandemik ini dah sekarang sudah 18 bulan saya ingat. Dekat 17-18 dari bulan 3 tahun 2020. Masa tu bila mula pandemik, kita pun rasa tu masa 2-3 bulan je, tapi dah setahun lebih, dekat dah 2 tahun. Bila pandemik mula, memang kewangan atau resources MAB pun terhad. So masa tu kita pun fikir apa kita boleh tolong atau apa kita boleh buat. So masa tu kita mula itu baku makanan. So masih kita jalan hantar baku makanan
yang mana kita boleh tu. Sekarang saya ingat hampir sekarang kita dah edarkan dalam atau agihkan dalam 9,000 bako makanan. Kepada 2,000 lebih OKU penglihatan atau dekat 3,000 OKU penglihatan. So kita masih akan teruskan dengan agihan atau edarkan bako makanan. Dan masa tu kita tengok pandemik ini masih teruskan dengan MCO sebagainya. Dan COVID atau kes COVID meningkat. So kita pun fikir satu lagi cara untuk buat swab test itu kita dapat perkhidmatan BP masa tu. Lepas tu sekarang baru-baru ini tahun awal ini kita pun fikir kita perlu buat Swab test. imunisasi. Vaccination. And kita hubung atau kita minta pada CITF dengan KKM dan dapatkan lulusan untuk MAB jadi satu PPV. Dan masa tu saya ingat bila mula-mula kita nak mula PPV ini, saya rasa dalam golongan OKU penglihatan pun ada ramai yang risau atau takut nak ambil vaksinasi. Tapi bila dia orang nampak kawan-kawan dia okey je, so dapat. So saya rasa kita telah vaksinasi lebih pada 2,000 orang. 2,000 orang. OKU penglihatan dengan di Brickfield saja. Dan kita juga jalan vaksinasi dekat Ipoh dengan Temulo juga. Dan kita pun ada dekat St. Nicholas pun ada buat. Tapi sekarang saya ingat sementara tu St. Nicholas pun tutup sementara sebab ada kluster COVID di situ. St. Nicholas? Ya, St. Nicholas. Okay. So kita tawaran vaksinasi itu kita pun dapat ramai orang permintaan OKU penglihatan, so kita buat second batch. Dan kita semalam yang akhir dos kedua kita buat untuk OKU penglihatan. So last day semalam lah. So dah tak ada semalam lah untuk OKU penglihatan. Dan kita pun bagi peluang untuk tempat ini untuk OKU pendengaran pun. So dalam pendengaran ada 1,000 lebih dia orang buat. So yang tu coming soon ke macam mana? Itu hari Jumaat ini. Dan lepas tu kita akan tutup PV MAB. Nak tanya juga kan, macam swab test yang BP tu kan, masih ada lagi ke sampai sekarang? Okey, kita swab test dia bagi peluang satu je. Tapi saya ingat besok ke atau petang ini MAB melalui tele MAB dengan WhatsApp akan umumkan dekat Brickfield yang siapa-siapa nak swab test kita akan MAB akan keluarkan surat untuk buat swab test dekat klinik Cahaya. Secara percuma? Dia tak percuma. Walaupun yang tu MAB akan keluarkan surat lah. Ya. So kita tengah berbincang dengan poliklinik. So I think petang ini atau besok kita punya pusat perkhidmatan welfare akan umumkan lah dalam WhatsApp dengan tele MAB. Okey, macam sekarang ni kita tahu macam kita kalau kita tengok kes harian COVID makin lama makin tinggi. Meningkat. Macam hari ini sudah 19,000 tahu. Ya. Wow. Hari ni 19,000 lebih. 19,000. Dalam golongan kita pun, dalam golongan cacat penglihatan ni sendiri, kita tahu ada beberapa kawan kita yang kena dan ada juga dalam kalangan diorang yang kena tu dah pun meninggal disebabkan COVID ni. Apa yang macam MAB bantu dari sudut mental health, dari sudut finance untuk family yang menghadapi macam inilah satu dugaan yang agak besar lah untuk diorang. Saya tahu. Okey, dari segi mental health kita ada, saya ingat melalui WhatsApp kita ada bagi link sebab
kita pun tak ada pakaran dalam counselling atau, tapi kita dapat free mental health counselling dari ada pelbagai NGO dia tawarkan pada OKU penglihatan, dan kita dah umum dalam kita punya tele-MAB dengan WhatsApp group. Dari segi kewangan, kita untuk keluarga, untuk yang meninggal kita ada tawarkan untuk funeral expense saja sekarang. Tapi dan yang siapa kena tu COVID, kita masih bagi perkhidmatan macam baku makanan meal pack, dan juga kita akan bagi tahu mereka untuk dapat, kita akan edarkan macam vitamin C dengan Panadol dan sebagainya, kita akan hantar sekitar Klang Valley lah, atau di KL lah. Sewaktu masa inilah. Dan kita sekarang utamakan untuk swab test, dan kita pun harap yang siapa positif duduk rumah, dan kita pun akan dapat volunteer atau staff kita untuk hantar baku makanan atau meal pack lah. Nak tanya jugalah kan, macam daripada segi usahawan OKU Pelihatan sendiri, macam mana kalau yang tak bekerja ni kan, Allah ada orang gelak. Macam mana diorang nak bayar macam sewa kedai ataupun barang-barang diorang, ataupun sebab diorang tak kerja kan sekarang ni, kedai urut lah terutamanya kan. Kedai macam mana? Saya ingat hari ini sudah 260 hari dia orang tak kerja dari tu, atau tu MCO 3 sudah dekat 80 lebih hari tak kerja, dekat 90 hari lah. Saya pun tahu keadaan mereka sebab bukan dari segi makanan kita hantar baku makanan saja, tapi dia perlu yang duduk bandar mungkin banyakkan orang sewa, dia kena bayar sewa, utility dan sebagainya. Itu kita ada, sebab dari segi kewangan kalau kita nak bagi, saya ingat MAB pun tak berapa mampu atau tak ada resources untuk itu. Tapi kita ada mohon pada kerajaan. Satu, kita ada banyak kali ada meeting dengan ada mohon untuk buka sektor massage dengan basking. Tapi dalam perbincangan lagi, dia orang belum bagi kita buka. Lagipun sekarang kita dah vaksinasi pada ramai orang, so golongan OKU penglihatan. So kita ada juga bagi tahu kalau mereka yang sudah vaksinasi untuk buka perniagaan, so masih dalam bincangan. Selain pada itu, kita juga ada perbincangan dan meeting dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, dan saya rasa sekarang dia sudah setuju untuk selain pada EPC, yang menerima EPC untuk tawarkan pada mereka one off, atau sekarang dia buat 3 bulan RM500 seorang. So itu satu tu, tapi itu saya tahu bukan banyak, tapi mungkin ringankan sedikit masa. Tapi kita juga ada tulis, atau Presiden kami pun ada tulis pada menteri-menteri macam juga PM untuk buka satu peluang untuk, sebab banyakkan OKU penglihatan yang bukan kerja dengan kerajaan atau itu, banyakkan gaji daily wage atau gaji harian. So dia itu kita tengah minta pertolongan dari kerajaan lah, itu satu. Masih tapi ada kita juga perbincangan dengan pihak kerajaan lah. Yes, memang kita tak duduk itu atau kita hantar baku makanan saja. Kita pun ada lobby kerajaan untuk bawa itu. Saya ingat ada juga yang siapa dalam council kita pun tahu, kita memang cuba banyakkan dari segi every aspect, bukan sahaja untuk baku makanan sebab itu mudah, dan itu kita ada banyak sokongan, banyak orang bagi.
So kita boleh macam tadi saya cakap, macam bako makanan saja kita dah hampir dekat 9,000 bako makanan. Dan macam hot food atau packed meal untuk itu pun sudah dekat 32,000 packed meal sampai sekarang. Kita dah itu, tapi itu kita sekarang masih dekat KL saja. Tapi kita pun ada untuk swab test, untuk PPV, untuk vaksinasi, dan juga kita juga untuk nak, kalau besok kita tutup PPV MAB vaksinasi, kita pun ada perbincangan dengan kerajaan untuk kalau dia buka PPV dekat lain tempat untuk bagi selesa kemudahan untuk OKU penglihatan. So kita pun mungkin Axiata akan jadi satu tempat. So kita pun kalau kita ada kelompok banyak, mungkin kita pun akan sediakan transport. Itu pun kita tengah perbincangan dengan mereka. Mr. Josh, okay. Selain daripada itu, yang saya tengok swab test yang penting, dan selain pada swab test, yang bantuan yang apa kita boleh bagi pada yang kenal atau kena COVID ini, kita pun tengah tengok atau perbincangan dengan beberapa klinik dan hospital, sebab mereka yang kena COVID ini, kalau duduk rumah home quarantine, saya ingat ada yang golongan yang tak berapa sesuai dalam home quarantine. So kita pun minta kalau dia boleh dapat diselesa dekat, dan kita pun ada bagi feedback untuk mereka macam mana mengendalikan OKU penglihatan, apa keperluan mereka, kita ada bagi feedback pada hospital-hospital juga. Okay, Mr. Josh. Dan sebab right, sebab saya nak tanya juga sebab Fatin Amani ni pun merupakan seorang business woman, kan, business woman. So saya tanya daripada Fatin Amani lah kan, kalau Koko Fatin Amani ada suggestion ke macam mana nak bagi OKU penglihatan ni sendiri berniaga melalui online, macam mana? Okay, Mr. Josh. Macam yang kita tahu, sekarang ada platform Shopee, Lazada semua. Macam mana platform ni boleh bantu golongan yang macam cacat penglihatan ni untuk guna platform ni sebagai salah satu, yelah, untuk buat masa sekarang ni lah. At least dapat juga jana pendapatan kan. So mungkin pihak MAB boleh bagi training ke macam mana? Ya, kita ada rancang, tapi saya ingat face to face tak boleh, tapi online aja. Saya ingat Fatin pun ada ikut yang kita cuba Zaras itu. Tapi bila Zaras itu sekarang dia pun tengok dia punya sistem tak accessible untuk OKU penglihatan. So dia tengah uruskan dengan platform dia. Selain pada itu, cadangan apa Fatin cakap, mungkin kita boleh mohon pada Shopee dengan Lazada untuk bagi kecualikan untuk OKU penglihatan. Kita boleh, dari kita sudut boleh commission, cuba. dari sudut dia punya pick up, dia punya pick up. Sebab pada saya amount 320 order dalam masa 1 bulan tu agak tinggi, bukan agak tinggi tapi dia sangat tinggi. So macam dari kalau untuk OKU penglihatan agak susah lah. Kita boleh, mungkin selepas ini saya dapat lebih maklumat dari Fatin, dan kita boleh hantar pada Lazada dan Shopee, tak ada masalah. Alright. Sebab Shopee pun baru-baru ini dengar kita ada tawarkan PPV dan kita akan buat swab test. So Shopee pun akan kerjasama kita dengan kita. So kita boleh minta dia orang untuk kecualikan apa fee atau apa commission dia ambil. Mungkin satu lah saya boleh minta Mr. Josh untuk Mr. Josh suggestkan kat Shopee untuk bagi aplikasi dekat smartphone lebih accessible for the blinds lah. Sebab currently Shopee tak accessible. Shopee tak accessible. Yes, Lazada Tapi saya tengok banyak OKU penglihatan buat drop border melalui Shopee. Dia buat macam pertolongan dengan kawan-kawan dia ke, atau dia boleh buat sendiri? Tak boleh.
dia kena ada assistant kiranya. Assistant yang sighted lah. Kalau Shopee, kalau dia buat sendiri, kalau blind tu buat sendiri daripada A to Z, dia tak ada masalah kalau macam benda tu dah wujud. Kedai tu dah ada dekat dalam Shopee, dah upload apa benda semua tu dah tak ada masalah. Dia akan jadi masalah masa mula-mula kita nak start. Kita baru nak upload barang, nak edit gambar. So dia akan problem dekat situ untuk blind user. So itulah satu mungkin kalau daripada pihak Maybe sendirilah boleh. yang boleh tolong duk suggestkan dekat Shopee. Alright. So kita nak pergi ke next one lah, which is apa benda MAB punya current plan sekarang, current plan dengan future plans. Okay, macam tadi seperti saya rasa masa pandemik ini dah dekat 18 bulan atau 17 bulan ini, kita dah tahu the next way forward will be aplikasi atau apa digitizing, and then kita pun tengok aplikasi dengan hardware banyakkan untuk penglihatan, boleh mudahkan banyak aplikasi. So kita pun akan dalam tengah perbincangan untuk buat satu platform atau satu campaign untuk dapatkan bantuan atau dapatkan kewangan atau resources untuk bagi tawarkan OKU penglihatan dari segi hardware dengan software aplikasi. So kita akan we will come out with a program so kita boleh give those who can't afford, give free hardware or software untuk mereka buat business ke, buat pelajaran ke, buat lanjutkan dia punya pelajaran atau buat business sendiri semua. We are in the midst of doing that because kita pun fikir itu banyakkan perlu bagi mudahkan atau senang untuk mereka cari punca atau cari punca kewangan atau pendapatan mereka. Setuju. So itu adalah the current plan and the future plan lah kan, betul tak? Ya, future plan, and then future plan kita akan macam tadi bila mula-mula saya cakap dari segi kursus-kursus kita tawarkan, kita akan review balik dan utamakan untuk mereka boleh dapat pekerjaan, dan itu satu yang untuk dalam dari segi kursus. Dan kita pun nak bagi kemudahan fasiliti untuk semua pusat latihan kami. Kita akan buat baru punya bangunan dekat Temulo pun, so kita boleh tawarkan ramai orang untuk kursus. Dan selain pada kursus, macam tadi cakap, kita nak buat visibility dan confidence untuk mereka yang tawarkan pekerjaan untuk OKU penglihatan lebih yakin pada OKU penglihatan. So yes. we are also creating videos. We are also cari peluang atau macam cara untuk not only so itu adalah satu inisiatif kita buat MAB radio pun untuk buat peluang untuk DJ. So kita akan dapat kursus untuk DJ, untuk announcement, untuk audio production dan penyanyian. So itu dari segi, so we don't want to hadkan carian pendapatan dari segi massage saja atau office management saja atau itu saja. Kita nak memperluaskan bagi lagi pelbagai banyak so peluang. So mana tahu nanti ada student jadi content user macam kita orang ni kan. Bukan, memang kita sudah bincang dengan MC. So memang dia akan tawarkan kursus seperti macam itu melalui MAB. So kita dalam perbincangan dalam tu. So
Maybe end of this year or next year we akan, dan kita pun ada sign MOU dengan UiTM. Okay. So kita akan tawarkan kursus under MLVK. So dari segi degree atau diploma courses. So peluang pekerjaan penglihatan lebih Luas lah. luas Bukan lah. setakat satu bidang saja kan, lebih banyak bidang. Yes. Saya setuju itu. So dia boleh pergi banyak cabang lah. Yes. Betul. Itulah. So kita tak nak orang ramai bila dia nampak penglihatan dia cakap ini dia orang boleh urut saja lain. Kita nak tahu every dari segi penyanyi itu kita nak tawarkan. Kita pun ada sekarang tengah cadang untuk buat online busking juga. So kita ada pelbagai program yang tengah running. So ongoing ongoing and we are looking into that. And dari segi untuk masa pandemik macam tadi you sebut untuk kewangan, so kita pun tahu kita ada working out something especially for the masseurs and the massage centers. So we will come out with something. Alright. So itulah untuk macam MAB Radio tu kan sebenarnya kan. Kita orang pun pernah masuk MAB Radio tu sebagai guest. Yeah. Sajalah bagi tahu. Alright. So itu dia Mr. Josh, alright. So kita orang sebenarnya nak main game lah sebenarnya Mr. Josh. Boleh ke Mr. Josh? This or that. Mr. Josh pernah main tak? This or that. This or that. Oh, okay. Pilih antara satu lah. Yang antara dua tu kan. Alright. Boleh Mr. Josh? Kita boleh main Okay. Alright. Okay. So, Mr. Josh. Coffee or tea? Coffee? Oh, coffee. Kan coffee ni. Komputer ataupun smartphone? Smartphone. Oh, smartphone. Oh. Breakfast or dinner? Breakfast. Oh, breakfast. Female staff or male staff? Itu sensitif. Tapi dalam MAB banyakkan female staff lah saya tengok. Oh, okay. Dah tak jumpa dia. Okay. Pantai atau sungai? Pantai. Piknik atau memancing? Piknik. Online shopping atau physical shopping? Physical. Spicy or regular? Spicy. Cash or credit card? Credit card. Oh, credit card. Alright, Mr. Josh, thank you very much. Thank you for having us Yeah, kan. thank you. Sebab spend time sebenarnya banyak masalah teknikal sebenarnya waktu podcast ni dijalankan. Line Mr. Sorry, Josh pun saya tak buat apa. I don't know. Dari segi saya punya tempat ke atau tak tahu apa jadi. Tapi Mr. Josh Okay, masih saya lagi semangat lagi nak masuk. Ya, Meh. Thank you. Okay, Mr. George, saya ni sebelum berakhir ni saya nak tanya satu soalan, last question lah. Tapi sensitif sikit. Okay, boleh. Dengan pasca pandemik sekarang ni, dengan konflik, dengan politik sekarang ni, adakah ada gangguan sekiranya kalau politik beralih ubah? Berubah kerajaan maksudnya. Kalau Maksudnya berubah kerajaan. Saya kira saya tak kisah siapa yang PM ke tu saya tak kisah. Tapi saya ingat planning. Maksud saya, adakah setiap bantuan ataupun in future macam kita bincangkan tadi, adakah sekiranya perubahan kerajaan akan terbantut? Macam menjejaskan in future, akan menjejaskan apa yang kita akan dapat kalau macam kerajaan berubah, and then kita pun tak boleh nak promise kalau dari sudut bantuan tu sendiri. Adakah terjejas? Okay, whenever MAB applies, sorry saya cakap dalam BM. It's okay, it's alright. Okay. Whenever MAB applies for help melalui kerajaan, okay, maybe the target is menteri sebab menteri yang last sign. Tetapi kita work dari bawah. Kita bukan terus pergi atas dan suruh atas tekan. So even the people who are planning from down, from the department, jabatan, kita lobby sampai atas, bukan atas sampai bawah lah. So kalau kerajaan ubah mungkin lambat sikit, tapi apa kita mohon
and what we are planning or what is already halfway, we feel it will go through. Okay. Right. So, Terima kasih Mr. George. okay. Alright, Mr. Josh. Okay, thank you. Thank you Thank you. So Thank you. dua kali aku dah buat closing. Alright. So, any last word from Fatin Amani? Daripada saya sendiri, untuk semua sekali yang mendengar, jaga diri, jaga kesihatan, jaga jarak, jaga SOP, jagalah apa yang patut. So mental health pun jaga, make sure kita tak terlalu fikirkan sangat pasal COVID ni, sebab nanti dia akan affect kita punya mental health. So chill je, hadapi dengan tabah lah, tu je lah. Alright. So untuk yang fikir-fikir lagi nak buat apa sekarang ni untuk jana pendapatan, salah satu benda yang korang boleh jalankan adalah bisnes online. Bisnes apa? Boleh tanya diri sendirilah, ada kelebihan apa, boleh jual apa. So tu saja daripada saya. Terima kasih. Alright, Mr. Josh, any words? Only thing, okay, kita macam tadi saya cakap, COVID cases meningkat. So saya harap semua stay safe. Kalau sudah COVID positif atau close contact, please stay home. Kalau nak apa-apa bantuan, apa kita boleh buat. You just call us, we will try to help you. Alright. Okay, next one, Amir Lobak. Tadi sempat berak lagi tadi. Okay, Amir. Okay, sorry ada senyap. Okay, terima kasih pada Fatin Amani kerana sudi jadi guest kita orang, dan terima kasih juga kepada Mr. George kerana sudi. Yeah, thank you for inviting me. Alright. Okay, tu je Pak. Alright, so pada korang yang suka podcast ni, korang boleh tekan butang like. Kalau tak suka, korang boleh tekan butang dislike dan komen kenapa. Kalau korang rasa perlu nak sharekan benda ni untuk lebih orang lagi tahu pasal MAB ataupun OKU Perlihatan tu sendirilah. Alright, korang boleh pergi ke kita punya social media, Facebook, Instagram. Korang boleh tekan butang like, tekan butang follow. Aku cakap laju sangat. Alright, so sampai di sini saja. Penju Club, bukan kursi club. Assalamualaikum. Bye. Selamat. Thank you guys. Thank you.